ihram, berpakaian ihram. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memberi beberapa pelajaran dan petunjuk kepada kita, iaitu ketika kita mengenakan ihram ini, di antara petunjuk Nabi-Nya ialah kita melakukan talbiyah. Kita mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk. Dalam talbiyah ini, ikhwatul iman, kita bertemu dengan beberapa riwayat hadis yang menyebut apabila kita bertalbiyah, segala makhluk-makhluk Allah di kiri kanan, termasuklah batu-batu, pasir-pasir, hatta dikatakan bumi akan melipat, datang dekat dan bertalbiyah dengan orang yang melafazkan talbiyah. Nabi bertalbiyah umrah, sampailah Nabi sampai kepada Hajarul Aswad. Di situ Nabi akan melakukan tawaf dan tidak melakukan talbiyah. Ikhwatul iman, ada perkara yang kita boleh belajar daripada perkataan talbiyah, iaitu pada perkataan labbaik Allahumma labbaik. Di dalam tafsir Imam Tabari, ketika Imam Tabari menyebut tentang ayat Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqil azim, wa innaka la'ala khuluqil azim, Allah menyatakan bahawa sesungguhnya akhlak Nabi itu akhlak yang sangat agung, sangat besar. Imam Tabari ketika mengupas ayat ini membawa suatu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyebut di antara kehebatan akhlak Rasulullah ialah baginda ini apabila dipanggil oleh orang, sesiapa pun, baginda tidak menyebut na'am, tayyib, tapi baginda menyatakan labbaika. Ikhwatul iman, labbaika di dalam bahasa Arab mengandungi makna aku datang untuk apa aku dipanggil. Labbaika bukan makna ya, tetapi labbaika menunjuk satu orang dia dipanggil nama dia. Masalan, kita panggil anak kita nama Muhammad, kita kata Muhammad, maka Muhammad akan jawab, ya ayah, saya datang untuk apa ayah panggil saya. Ayah panggil saya untuk apa? Untuk perintah apa? Untuk arah apa? Maka itulah yang dimaksudkan dengan labbaika. Itulah kata Aisyah di dalam tafsir Imam Tabari. Imam Tabari mengambil hadis itu menyebut itulah akhlak yang tertinggi bagi dia menyambut panggilan orang dengan begitu lembut, dengan begitu tawadhu, dan dengan begitu untuk menunaikan hajat orang itu. Sekarang ikhwatul kiram, kita nak menuju ke Mekah di dalam ihram, kita menyebut kalimah itu kepada Allah Jalla wa'ala. Kita menyatakan labbaik Allahumma, seolah-olah kita menyatakan, wahai Tuhanku, aku datang kepadamu untuk apa aku diperintahkan. Maka ada perintah yang Allah perintahkan manusia ini. Perintah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah seluruh hidup ini mestilah diabdikan kepada Allah. Perintah yang kita baca berulang kali dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, kami taat, dan hanya sahaja kepada Engkau sahaja kami memohon pertolongan. Kesemuanya ini adalah perintah-perintah dalam hidup. Tetapi ketika kita menggunakan pakaian ihram ini, sama ada umrah ataupun haji, maka Nabi memberi petunjuk Nabi kepada kita, dan semua kita tahu wa khairal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad, mengajar kita menyebut sepanjang kita berjalan ini labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pada perkataan kedua labbaik la syarika laka labbaik ada satu renungan, iaitu kami menyambut panggilanmu ya Allah, supaya kami tidak mensyirikkan Engkau ya Allah. Kami tidak mensyirikkan Engkau ya Allah. Ikhwatul iman,
inilah untuk apa kita dipanggil oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkan Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim membangunkan qawa'id Baitullahil Haram, membangunkan asas, tapak asas kepada Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa, ya Allah terimalah daripada kami, ya Allah terimalah daripada kami. Ka'bah yang akan kita lihat ini adalah simbol kepada ajaran tauhid, simbol kepada ajaran akidah. Dan Nabi Ibrahim mengajak kita kepada Allah berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Sangat hebat, iaitu terimalah daripada kami ya Allah. Bukan jumlah ibadat yang kita sebut kepada Allah, tapi kita sebut terima daripada Allah. Seperti Ustaz kita sebut tadi, apa yang ditulis oleh bin Bas dalam buku dia dan ditulis oleh beberapa ulama-ulama silam, bahawa ibadah itu untuk diterima di sisi Allah bukannya mesti banyak, tetapi mestilah ikhlas dan mengikut cara Nabi SAW. Maka sepanjang kita mengerjakan umrah ini, ikhwatul iman, mestilah kita mengharapkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Perjalanan yang memenatkan, cuaca yang begitu panas, dalam keadaan bersaum Ramadan, menghabiskan wang beribu-ribu, maka apa yang kita harapnya ialah taqabbal minna, supaya Allah Jalla wa'ala terima satu perjalanan yang begitu hebat. Sambil kita menyebut labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhan kami datang, untuk apa kami dipanggil? Untuk tidak syirik kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Tuhan, ya kami datang Tuhan, kami tidak akan syirik kepada Engkau ya Allah. Kami dipanggil, kami akan tunaikan perintah apa kami dipanggil. Dan kami tahu satu perintah yang akbar, iaitu tidak ada sekutu bagi kerajaan-Mu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala kepujian, segala nikmat dan segala kerajaan, segala pemilikan yang sempurna itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ikhwatul iman, ini benar-benar satu proses kita memurnikan kepahaman kita berhubung dengan Allah secara batin. Kita membersihkan hati. Ikhwatul iman, kita berada di dalam ihram. Tadi saya berbincang dengan sahabat, kenapa dipilih warna putih. Kita berihram, para ulama menyebut kalau warna lain pun tak apa, tetapi ada sesuatu yang mungkin kita boleh belajar di balik kain putih yang kita lekatkan di belakang ini. Mungkin inilah yang disebut dengan kemurnian akidah. Akidah itu sesuatu yang bersih. Dan kalau akidah itu pada kain yang putih, kalau ada kekotoran sangat nampak, walaupun titik dia begitu kecil. Inilah akidah Islam, ikhwatul iman. Tercalak sedikit akan kelihatan pudar, akan kelihatan malaknya, akan kelihatan kerosakannya itu. Maka perlulah dipelihara tauhid kita kepada Allah. Di sini ada pelajaran yang besar, yaitu Muslim dia akan mentaati Allah Jalla wa'ala dalam apa hal dan urusan sekalipun. Dalam apa hal dan urusan sekalipun, seorang Muslim akan memberi walaknya dan baraknya kepada Allah begitu tinggi, akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai kita berada dalam keadaan ihram di tengah-tengah Sahara ini, di tengah-tengah lentera matahari yang begitu panas. Allah mencintai, maka Muslim akan mengkorbankan nafsunya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Muslim akan membenci apa yang dibenci oleh Allah, yang dipanggil Al-Barra, melepaskan diri dengan apa yang dibenci oleh Allah. Allah membenci ketika kita di dalam ihram, kita melakukan perkara-perkara yang melanggar pantalan ihram dengan sengaja, maka Muslim meninggalkan kebencian Allah. Inilah kemuncak iman yang begitu tinggi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Wala dan Al-Bara. Ikhwatul iman, mungkin di balik kain putih berwala ini ada lagi satu pengajaran, iaitu pengajaran kita sedang memakai kain kapan sendiri.
Mungkin ada pengajaran kita mandi ketika kita mengerjakan sunat-sunat ihram tadi, mandi. Mungkin itu kita boleh membayangkan suatu saat nanti jenazah ini akan dimandikan oleh orang dan jenazah ini akan dikafankan oleh orang. Akhirnya ikhwatul iman, kita akan balik bertemu Allah dalam keadaan ji'tumuna furada, ji'tumuna furada, dalam keadaan sebatang kara seorang diri. Kama khalaqnakum awwala marrah, kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kita dicipta oleh Allah awal-awal, dilahirkan oleh ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Allah memberi pendengaran, penglihatan dan hati perasaan, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Inilah perjalanan yang akhir, kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Dan ikhwatul iman, kita mengerjakan ibadah yang khusus ini, ibadah yang khusus, tempatnya khusus, pakaiannya khusus, pantang larangnya khusus, kesemuanya khusus. Ini adalah satu package daripada syariat yang sangat sempurna. Ikhwatul iman, mungkin saya boleh membawa ikhwatul iman kembali ke belakang sikit, iaitu ketika kita berada di Zulhulaifah tadi, di masjid itu, kita membaca di dalam hadis, di masjid itu ada berlaku suatu tragedi ketika Nabi membawa jemaah untuk niat ihram di situ, iaitu tragedi kepada Asma binti Umais. Asma binti Umais, dia mengikut Nabi di situ dalam keadaan mengandung, dalam keadaan mengandung. Antum boleh bayang keluar daripada Madinah dengan lantera matahari yang begitu panas. Dia seorang wanita yang mengandung, meredah kepanasan bumi Madinah ini, bumi yang barakah ini, semata-mata ingin mengikut kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mengandung, ikhwatul iman, masya-Allah. Kita kalau orang lelaki dia mengandung benda apa benda, cuma mungkin perut macam orang mengandung, tetapi kita kena panas matahari sikit, kita rasa letih. Subhanallah, kita letih. Dahulu di sini air tidak ada, subhanallah, kering kontang. Air daripada sumur-sumur, daripada telaga-telaga, subhanallah, masya Allah. Mereka mengikut Rasulullah. Antum boleh tengok perjalanan ke hadapan kita, naik bas, ada aircon, driver pun tak letih, kita pun tak letih. Antum tengok bagaimana jalan ini dihampak begitu panjang, tetapi kita berkenderaan, kita tak kena cahaya matahari. Asma binti Umais mengandung, kekasih Allah ini memakai jalan yang sedang kita pakai ini hanya dengan mungkin naik unta, bertukar dengan binatang-binatang lain, dalam keadaan panas terik, dalam keadaan dahaga, semata-mata untuk membuktikan perkataan labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang ya Allah. Untuk apa kami diarahkan? Kami datang ya Allah. Allah mengarahkan baginda menuju ke kota Mekah untuk menunjukkan syiar Islam, untuk menunjukkan kehebatan Islam. Mereka dengan bertalbiyah, dan di dalam hadis menyebut di kalangan sahabat bertalbiyah sampai serak suara mereka, sampai serak suara mereka. Ada yang sakit tekak ketika bertalbiyah. Subhanallah, kita sedang berjalan menuju ke kota Mekah dalam keadaan ikram, dalam keadaan begini, namun kita tetap diuji oleh Allah. Perasaan diuji, jiwa diuji, wang ringgit diuji, kesemua kita tetap diuji oleh Allah dan ada ganjaran di sisi Allah. Asma binti Umais melahirkan anak laki-laki yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar. Maka datanglah mereka kepada Nabi bertanya, bagaimana kedudukan Asma yang baru melahirkan anak? Nabi SAW menyatakan, wahai Asma, bersihkanlah diri kamu dan mandilah dan teruskanlah perjalanan ke kota Mekah. Ini dalam keadaan masih berpantang, kata orang Melayu, berpantang. Orang Melayu kalau berpantang, mengaji pun tak, sembahyang pun tak, apa pun tak. Subhanallah, Asma lahir dalam keadaan berpantang.
menuju ke kota Mekah di dalam ihram. Subhanallah. Karena itu layaklah kepada mereka diberi suatu piala yang besar yang bernama syurga Allah dan redha daripada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, cuba kita lihat keadaan sekeliling. Cuba kita tengok kegersangan tanah ini. Kita tengok bukit bukau yang ada. Kita boleh bayang bagaimana kekasih Allah dan para sahabat yang diredai oleh Allah. Mereka berjalan. Kalau mereka tidak berjalan ke Mekah, kita tidak ada petunjuk untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Kalau mereka tidak berjalan di tengah padang pasir, kita tidak ada petunjuk untuk mengerjakan ibadah haji. Subhanallah. Kerana mereka telah mengorbankan kulit mereka, bulu rumah mereka, lemak-lemak dan daging di tubuh badan mereka, perasaan mereka. Mereka korban seluruhnya untuk menyebut satu perkataan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Subhanallah ikhwatul iman. Ini ikhwatul iman ketika Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka sampai di Mekah. Mereka tawaf. Di dalam beberapa hadis ada menunjukkan Nabi pernah berdoa apabila melihat Baitullahil Haram. Nabi pernah berdoa dan doa itu pernah dihayati oleh para sahabat. Tetapi doa ini bukanlah sesuatu yang mesti kita baca. Yang pentingnya manasik, iaitu kita menjaga niat kita, pantang larang kita, ihram kita. Kita menjaga syarat-syarat sah tawaf, syarat-syarat sah sa'i. Adapun perkara sunat yang sampai membebankan diri kita, itu tidak perlu kita rusingkan. Tetapi ada satu pengajaran Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Ihya betapa doa ini doa yang sangat beliau cintai ketika melihat Ka'batullah. Kerana doa ini ada hubungan dengan perjalanan mengerjakan manasik haji ataupun umrah itu. Di antara doa yang diriwayatkannya ialah ketika melihat Kaabah itu, para sahabat menyatakan bismillahi Allahu akbar, Allahumma imanu bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ketika mereka sampai, mereka mengulang doa ini. Subhanallah. Mereka menyatakan bismillah wallahu akbar, Allahumma imanu bik. Ya Allah, kerana iman kepadamu lah ya Allah, kerana membenarkan kitabmu lah ya Allah, kerana ingin menunaikan janjimu lah ya Allah, kami mengikut Nabi kamu, kami menyertai Nabi kamu, kami bersama dengan Nabi kamu, kami mengikut sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwatul iman, antum boleh bayang, kita semua boleh bayang bagaimana jiwa para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana hati para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka merentas padang pasir bukan kerana nama, bukan kerana jawatan, bukan kerana tokoh Ma'al Hijrah, bukan kerana tokoh Maulidur Rasul, atau bukan kerana mau Datuk, Tan Sri dan Tun. Mereka meredah lentera matahari yang begitu dahsyat semata-mata kerana iman bik, beriman kepada Allah, wa tasdiqan bi kitabik, kerana beriman, mempercayai kitabmu ya Allah, karena ingin menunaikan janji padamu, dan kerana mengikut sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tak memikirkan apa yang akan jadi, tanpa memikirkan apa-apa. Ikhwatul iman, ada beberapa buku sirah menceritakan, walaupun riwayat-riwayat seperti ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kita boleh mengambil suatu istifadah pengajaran. Ada buku menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu berhijrah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menyebut Abu Bakar As-Siddiq ketika dia berhijrah dengan Nabi, kadang-kadang dia berjalan ke depan biar Nabi ke belakang, kadang-kadang dia berjalan ke belakang biar Nabi ke depan, kadang-kadang dia keliling Nabi, dia tawaf Nabi. Nabi menyatakan, apa hal kamu Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kadang-kadang aku merasa musuh di hadapan, biarlah gusar panah itu kena aku ya Rasulullah. Kadang-kadang aku rasa musuh di belakang, biarlah anak panah itu membenam dadaku ya Rasulullah. Kadang-kadang aku rasa musuh di keliling,
biarlah aku yang dipanah oleh musuh ya Rasulullah, supaya Islam tidak akan mati. Matinya Abu Bakar tidak rugi apa-apa ya Rasulullah, tetapi kalau kekasih Allah mati, maka Islam itu akan terkubur di sini ya Rasulullah. Kerana iman kepada Allah, mereka keluar berhijrah bersama Nabi SAW. Subhanallah, ikhwatul iman, ikhwatul kiram, kita berada, mungkin perjalanan kita ini adalah debu-debu habuk para sahabat, debu-debu tanah yang melekat di badan para sahabat itu pun tidak setanding dengan kita. Subhanallah, debu-debu pengorbanan mereka, sampai Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu al-husna, wa kullan wa'adallahu al-husna. Imam Nasafi di dalam tafsir An-Nasafi menyebut wa kullan wa'adallahu al-husna, kesemua para sahabat dijanji dengan al-husna, dengan syurga daripada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, Allah menyebut di dalam berbagai-bagai ayat tentang Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Ikhwan, kita kena hari demi hari belajar beriman kepada Allah. Beriman satu proses untuk bertemu dengan keikapan. Beriman satu proses untuk bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Beriman satu proses, satu perjalanan, sampailah tahap kita bertemu dengan malaikat maut. Kita boleh memperbaiki iman hari demi hari, saat demi saat, ikhwatul iman, supaya kita mendapat, kita tidak akan jadi seperti sahabat, tetapi kita boleh mencontohi para sahabat. Kalau kita tak jadi seperti mereka, mustahil kita menjadi seperti mereka. Tetapi tidak mustahil Allah juga meredai kita seperti Allah meredai mereka. Allah memberi redha Allah kepada kita seperti mana Allah pernah memberi redha Allah kepada hamba-hamba yang saleh dan hamba-hamba Allah yang telah taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, inilah satu proses yang besar. Beberapa jam kita dalam pantai larang ini, nanti kita akan melihat bumi haram, bumi haram, bumi Makkah al-Mukarramah, bumi Makkah al-Mukarramah. Wa man dakhalaha kana aminan, man dakhalahu kana aminan, siapa masuk di dalamnya dia selamat. Wa hadza baladil amin, inilah balad, inilah negeri yang penuh dengan keamanan. Yang tidak amannya bukan Mekah, yang tidak amannya jiwa manusia, nafsu manusia. Yang tidak amannya ialah perasaan manusia. Mekah bumi yang aman, bumi yang haram. Bahkan kita masuk dalam keadaan ihram, dalam keadaan haram, haram melakukan pantalangan demi pantalangan. Subhanallah, ikhwatul iman, ini sangat suatu tarbiyah, ini sangat suatu pendidikan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, inilah mungkin daripada perjalanan hidup ini, akhirnya insan akan tinggal segala-gala untuk bertemu dengan Allah. Insan akan tinggal segala-gala untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika manusia balik bertemu dengan Allah, ikhwatul iman, manusia akan terpecah menjadi dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu puak yang akan dilayan oleh Allah dengan syurga Allah, dengan nikmat-nikmat di dalam syurga. Dan ada satu golongan yang dilayan oleh Allah dengan azab Allah di hari akhirat. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun, pada hari ini minggirlah orang-orang mujrim, orang-orang mujrim, penjenayah-penjenayah, pelaku-pelaku maksiat yang tidak bertaubat dan tidak mau bertaubat ketika diberi nyawa oleh Allah Jalla wa'ala. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu hari ini. Mukmin dan kafir tidak akan duduk setempat di hari akhirat. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, berkatalah si kafir, alangkah baiknya aku menjadi tanah, tidak dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang tidak mukmin akan menyatakan halaka anni sultaniyah, ma aghni anni maliyah, halaka anni sultaniyah, binasalah hartaku, binasalah pangkat dan kebesaranku. Ketika itu Allah menyatakan khuzuhu faghulluh, tangkaplah si kafir yang berpoya-poya di dunia tidak beriman kepada Allah, tangkaplah dia. Khuzuhu faghulluh, tangkaplah dia. Summal jahim salluh, summal jahim salluh, dan buanglah ke dalam neraka jahim yang sedang mengejala, yang sedang membakar, yang begitu dahsyat sekali. Semua kemudian orang-orang yang kafir ini, kata Allah, dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta, maka mereka diikat. Mereka diikat dengan rantai besi dengan yang panjangnya 70 hasta. Mereka diikat dan mereka dibuang ke neraka.
Dan Allah menyatakan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Mereka ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Berlainan dengan para sahabat, mereka menyatakan kepada Allah ketika mereka melihat Kaabah, mereka menyatakan kerana iman kepada Allah, Allahumma imanu bika, kerana iman padamu ya Allah kami merentas Sahara ini. Iman kepadamu ya Allah, kami benarkan matahari membakar kulit dan bulu rumah kami. Kerana iman padamu ya Allah, kami tinggalkan bumi Madinah menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kerana iman kepadamu ya Allah, kami biarkan bibir-bibir mulut kami pecah dan tumit-tumit kaki kami pecah, perut-perut kami kelaparan. Allahumma imanu bika ya Allah, kerana iman padamu. Maka rugilah orang yang tidak beriman pada Allah. Rugi benarlah di dalam perjalanan umrah dan haji orang yang riak dan sum'ah. Rugi benar. Mereka tidak dapat apa-apa melainkan perut yang kosong, bibir yang pecah, kaki-kaki yang pecah, perut yang merasai kelaparan, tekak yang merasai dahaga. Mereka tidak merasai apa-apa. Mukmin akan merasai kemanisan iman. Karena itu kita belajar sesuatu daripada sirah ini, ikhwatul iman. Bagaimana umrah di sisi para sahabat adalah nyawa, daging darah dan kehidupan mereka. Bagi setengah kaum muslimin mungkin umrah adalah pelancongan, bersantai-santai, hanya ingin melihat bagaimana orang Arab, hanya ingin melihat bagaimana rupa Kaabah itu, kiswahnya bagaimana, tetapi tidak untuk sahabat. Perjalanan umrah adalah perjalanan agama. Perjalanan umrah, perjalanan haji, perjalanan hijrah menegakkan agama ini adalah nyawa, daging darah dan kehidupan mereka. Subhanallah, layaklah mereka mendapat piala syurga Allah, layaklah mereka mendapat piala redha daripada Allah Jalla wa'ala. Karena itu Allah menyebut satu ayat yang menggembirakan. Allah menyatakan, walladzina tabauhum biihsanin, walladzina tabauhum biihsanin. Dalam surah Taubah ayat 100 Allah menyatakan, dan orang-orang yang mengikut mereka itu muhajirin dan ansar, mengikut dengan ihsan, dengan baik, dengan semampu mungkin. Maka orang-orang yang mengikut itu, mereka juga ikhwatul iman, layak mendapat apa yang para sahabat dapat. Mereka layak mendapat apa yang para sahabat dapat. Subhanallah. Karena mereka mengikut para sahabat, mereka layak mendapat apa yang para sahabat dapat. Subhanallah, subhanallah. Ikhwatul iman, Masya Allah. Subhanallah. Ikhwatul iman, mereka layak mendapat apa yang para sahabat dapat. Para sahabat mendapat ridha daripada Allah. Para sahabat mendapat ridha daripada Allah, syurga daripada Allah. Maka orang yang mengikut sahabat layak mendapat itu, ikhwatul iman. Subhanallah. Tes 1 2 3 halo tes